Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Yang dihormati pengurusi Surau Abu Bakar As-Siddiq, seluruh ahli jawatan kuasa dan kepimpinan yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita terus merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di atas limpahan kurniaan daripadanya. Maka pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ruang dan kesempatan serta kesedaran untuk sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi sama-sama kita berusaha sedaya upaya untuk mengumpul bekalan keimanan dan ketakwaan sebanyak yang mungkin, yakni untuk dibawa menuju ke hari kematian. Maka dengan itu, apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ruang sedemikian, maka sukanya ingin saya berpesan kepada diri saya yang banyak dosa dan juga kepada seluruh jemaah. Di antara perkara yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita menerima sesuatu nikmat, kan, boleh datang ke rumah Allah, duduk dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, yang ni juga adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rezeki ni dia bukan dalam konteks wang ringgit semata-mata, bukan hanya dalam bentuk jawatan, dalam bentuk pangkat dan sebagainya. Bukan itu saja, tuan-tuan. Apabila kita berjaya menahan diri kita untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini, maka yang ini juga disebut sebagai rezeki yang perlu kita syukur, kan? Sebab itu ringankan lidah ni yang selalu saya ulang dalam kuliah saya. Apa jua ibadah yang kita lakukan, sama ada ibadah tu perkara yang simple sekalipun, maka akhirilah kalimah tersebut, amalan tersebut dengan kalimah Alhamdulillah. Kerana kita hidup di atas muka bumi ini, kalau penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sebagai mukaddimah lah, kan, kita nak sambung bab yang bulan yang lalu tu berkaitan dengan doa sebagai senjata mukmin. Tapi ini sebagai mukaddimah dia untuk menjentik hati kita supaya menimbulkan kesedaran bahawa
hidup di atas muka bumi ini adalah, kalau menurut perkiraan Allah Subhanahu wa taala, ia terlalu singkat, pendeklah maksud dia. Sebab Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kan Allah bersumpah tu, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Allah sebut bahawa manusia ini dia sedang berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Kan, maka pada malam ni alhamdulillah, kan kita sedang menuju ke arah sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, iaitu sedang mengerjakan amal saleh selepas salat fardu maghrib. Kita duduk dalam majlis ilmu, maka semua ni akan dikira sebagai amalan yang menguntungkan kita di hari akhirat. Sebab dalam ayat yang lain, tuan-tuan, ini saya nak sebut sebagai mukaddimah dia lah, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah As-Sajdah yang selalu kita baca pada hari Jumaat subuh tu, ayat yang kelima. Balik nanti boleh buka Al-Quran, boleh tengok terjemahan dia, boleh tengok tafsiran bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang betapa hidup di atas muka bumi ini adalah tempoh yang sangat singkat. Walaupun kita menilai, kadang-kadang orang ada berenung, dah bosan dengan hidup, katanya panjang sangat, 70 tahun, 80 tahun, itu adalah perkiraan kita, tuan-tuan. Kalau menurut perkiraan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ketika mana Allah nyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ni, balik tengok ayat ni, tuan-tuan. Tengok terjemahan dia dalam surah As-Sajdah ayat yang kelima. Dia akan menimbulkan keinsafan dan kesedaran untuk kita kembali semula kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, maksud dia, Allah sebut dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan tersebut akan kembali kepada Allah dalam satu hari yang mana qadarnya, yakni lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Itu Allah sebut. Allah nyata dekat ayat ini bahawa satu hari dalam qadarnya, satu hari di sisi Allah, dia punya qadar ataupun panjangnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kamu. Jadi menunjukkan di sini bahawa waktu di dunia ini 1000 tahun di dunia, hari akhirat hanya satu hari sahaja. Kan? Sebab tu para ulama mereka mula membuat perkiraan. Kan, saya bila baca terjemahan ini, Allah Rabbi, terasa seolah-olah macam satu hentakan yang kuat bahawa hidup kita ni terlalu lalai. Hidup kita ni terlalu dalam keadaan yang sibuk, melampaui batas berkaitan dengan urusan keduniaan. Sedangkan di sisi Allah ni, tuan-tuan, makna 1000 tahun di dunia, satu hari di hari akhirat. Kata para ulama, mereka sebut bahawa seandainya kalau 1000 tahun satu hari di hari akhirat, maknanya kalau kita hidup umur sampai 1000 tahun, 24 jam tempoh dia satu hari. Ada orang umur 1000 tahun? Tak ada, tuan-tuan, kan. Allah sebut dalam Quran, umur Nabi Nuh alaihissalam kurang 50 tahun, 1000 tahun. Maknanya 950 tahun. Tu panjang lah. Tapi di akhir zaman ni, kita umat Nabi SAW ni, umur di antara 60 hingga 70 tahun. Yang ni kebanyakan yang antara umur level tu. Dalam lingkungan ni jarang kita tengok orang yang umur dia 100 tahun. Ada, tapi jarang. Yang 90 tahun, yang 80 tahun dan sebagainya. Tapi yang meninggal dunia kebanyakan antara 60 hingga 70 tahun. Bahkan ada yang kurang daripada itu pun ada. Sebab kematian ini Allah dah sebut dalam Al-Quran, tidak ada penetapan mati mesti kena umur 70, tidak. Kan? Mati ni bila-bila masa aja. Dia tidak pernah mengenal sakit ataupun sihat, dia tidak mengenal sama ada tua ataupun muda.
Bila tiba waktu dia, kan, Allah tidak akan melewatkan ataupun mengawalkan walaupun sesaat. Kan? Itu kena tengoklah. Satu saat pun Allah tidak akan lengah, kan. Jadi kalau umur kita di antara 60 hingga 70 tahun, kita overallkan lah. Katakan umur kita 70, 60 hingga 70 tahun, bermakna hidup di hari akhirat hanya sekitar sejam setengah saja. Ini umur kita yang kita kena muhasabah ni. Kan, kalau 1000 tahun 24 jam. Kalau 500 tahun 12 jam. Kalau 250 tahun 6 jam. Dikurang macam tu sampai level umur kita 60 hingga 70 tahun, maka perkiraannya hanya 1 jam setengah saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi 1 jam setengah inilah, tuan-tuan dan puan-puan, seandainya kalau kita memanfaatkan semaksimum yang mungkin untuk mentaati perintah Allah, maka kita akan bahagia dan selamat selama-lamanya di hari akhirat. Tapi seandainya kalau 1 jam setengah di sisi Allah ini kita sia-siakan, maka dia akan membawa kepada kebinasaan yang amat dahsyat di hari akhirat. Kan? Yang ni yang kita kena merenung kembali. Kan? Hidup di atas muka bumi ni, tuan-tuan, dalam ala kadar. Maknanya kalau kita nak lakukan apa sekalipun, biar ada kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja, biar bekerja kerana Allah. Kalau kita beli sesuatu, biar niat kerana Allah. Kalau kita memberikan sesuatu, biar niat kerana Allah. Tu yang terbaik. Kan? Tak salah, tuan-tuan. Ada orang kata, Ustaz, kalau macam tu tak perlulah kita kumpul kekayaan. Tak ada masalah, tuan-tuan. Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Kan? Dalam Al-Quran Allah sebut alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu dalam memperbanyakkan harta. Kan? Memperbanyakkan harta tu tidak salah, tetapi lalai dalam mengumpulkan yang tu salah. Sampai bekerja 12-13 jam, solat pun tidak datang, solat berjemaah pun tidak, Quran pun tidak pernah sentuh, sedekah pun tidak. Yang ni manusia-manusia yang tergolong dalam orang-orang yang lalai ketika mana mengumpulkan kekayaan. Tapi kalau kita kumpulkan kekayaan dalam keadaan ingat kepada Allah, nak jadi kaya kerana nak keluarkan zakat di jalan Allah, nak jadi kaya kerana nak bantu orang miskin, ini adalah perkara yang membawa kepada redanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kan, ini yang perlu kita sama-sama muhasabah. Seandainya kalau 1 jam setengah tersebut tempohnya di sisi Allah, tetapi memberikan kita pulangan yang amat besar, iaitu dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bermula daripada hari ini dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita terus mengorek langkah untuk kembali kepada paksi yang asal. Ya Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya satu je, beribadah kepadaku. Tu, pegang yang tu. 60 tahun, 70 tahun bukan masa untuk kita suka-suka. Tapi Allah sedang menilai bagaimana ibadah hamba-Ku padaku yang akan diberikan ganjaran pada hari akhirat kelak. Baik. Itu mukadimah dia lah. Kan? Kita sambung perbincangan kita pada bulan yang lalu. Kan? Kita dah sebut tentang doa sebagai senjata mukmin. Kan, saya dah sebut dah pada kuliah yang lalu berkaitan dengan beberapa perkara. Mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir pada hari itu dah pun ingat dan mengamalkan dalam kehidupan ni. Kan, saya dah sebut dah hari itu bahawa ni saya sebut sepatah lalu baliklah untuk sama-sama kita ingat balik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini mesti dilakukan menurut sebagaimana jalan yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kena ingat yang tu. Kan, nanti kalau sempat saya akan bahaskan tentang perbahasan Ibrahim bin Adham. Dia menghuraikan kenapa kita doa puluhan tahun tetapi doa tersebut tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, Allah nyatakan bagaimana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Janji Allah tu. Sifat Allah ini, innallaha la yukhliful mi'ad.
Allah tidak akan mungkin janji. Kalau dia kata doalah aku akan perkenankan, dia pasti akan perkenankan. Tapi kalau dia tak perkenankan itu, ada yang tak kena dengan doa kita. Kan? Sebab tu saya dah sebut pada kuliah yang lalu, antara adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi dah ajarkan kepada kita melalui hadis yang sahih. Kan, nak doa pada Allah, yang pertama puji Allah terlebih dahulu. Kan, ini yang lalu ni saya sebut ni. Kemudian menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berselawat. Dua perkara ni jangan pernah tinggalkan. Kan, yang doa ni saya dah sebut saya dah hurai pada kuliah yang lalu. Malam ni tak hurailah, cuma nak sebut dia. Kan, baik, itu yang pertama. Sebut nama Allah dulu, puji Allah. Tak boleh dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apalah. Kan, aku dah hurai ni. Kan, kalau bahasa Arab sebut dah, ya zal jalali wal ikram, ya arhamar rahim. Allah suka bila orang puji dia. Memang sifat Allah, dia suka dipuji dan selayaknya bagi dia. Manusia tak layak. Kan? Lepas tu kalau orang puji kita berlebih-lebihan, jangan suka sangat. Kan, takut berada di awangan sehingga membawa kepada sifat riak, takabur dan sebagainya. Kan, kita tak layak dipuji, tuan-tuan. Kita hamba Allah. Sebab tu bila orang puji, sebut ini adalah kelebihan daripada Allah. Segera sandarkan kepada dia, kita selamat. Tapi kalau orang puji kita, kita sandarkan kepada keturunan kita, kepandaian kita, mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tak layak. Kita hamba tak ada apa, tuan-tuan. Semua daripada Allah. Kan, sehingga kan anggota tubuh kita, percakapan, perbicaraan, semua milik Allah. Jika dia tak berikan kekuatan, tidak ada orang yang mampu berbicara walaupun sepatah. Kan, saya sendiri pun nak memulakan kuliah tu dalam sujud yang akhir, salat sunat, saya doa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ilham. Kan, agar boleh berbicara sehingga dapat memahamkan hamba-hamba-Mu. Mohon. Kalau Allah tak bagi, tuan-tuan, boleh jadi bila duduk di hadapan orang, jadi lidah akan jadi keluh. Satu kalimah pun tak boleh nak sebut. Ini kalau Allah berkehendak. Kan, sebab tu sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama, mesti sebut nama Allah, puji Allah terlebih dahulu. Tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu lah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Agung, yang Maha Besar. Tu sifat-sifat Allah ternyatakan dalam bahasa Melayu. Kan. Yang kedua, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kan, tu yang paling pendek lah. Lepas tu Nabi kata, baru kamu masuk kepada hajat yang kamu ingin daripada Allah, tentang kesihatan, kekayaan, kecemerlangan, semua. Nabi kata sebut dah selepas dua perkara ni. Itu yang pertama. Yang kedua, ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang Nabi sebut adalah agar kita berdoa kepada Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Jangan hanya susah baru cari Allah, senang kita lupa kepada Allah. Ramai manusia akhir zaman begitu. Out. Kan, masa senang rumah Allah pun tak pernah tengok, masa kaya tak pernah tengok di majlis-majlis ilmu, yang duduknya di mana? Contohnya di padang golf, kan, di pulau-pulau, kan, atau masa senang. Bukan kata pergi main golf dengan pulau tu salah, tidak. Bila kita gagal meimbangi antara dunia dan akhirat, bermakna membawa kepada kerugian. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak, dua-dua sekali. Tak boleh pisah tu. Kan? Jadi bila mana kita senang, disarankan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah. Kalau kita dah kaya sekalipun, jangan ala orang miskin dia berdoa sebab dia nak duit. Kita dalam bank dah ada puluh-puluh juta, kenapa nak berdoa? Tidak. Nabi menyuruh supaya mohon doa kepada Allah agar kekayaan kita itu dibaluti dengan keberkatan. Kalau kita sihat, mohon supaya sihat ini dibaluti dengan keberkatan. Kalimah berkat ni mahal, tuan-tuan. Berapa ramai yang sihat, yang berkat, yang sihat, yang kaya, yang ada pangkat. Akhirnya Allah melucutkan segala-galanya dan dikembali kepada lembah kehinaan. Sebab tidak ada keberkatan. Kenapa? Sebab dia sombong dengan apa yang dia miliki. Dia lupa bahawa yang memberi sedang memerhatikan dia. Ini bahaya. Atau kena ingat tu. Kan? Sebab tu dalam susah, senang pun berdoa, dalam susah pun berdoa. Kan? Saya dah buat perbandingan pada bulan yang lalu.
Kan, jadikan doa kita, jangan jadikan doa kita ini seperti ubat yang mana kita hanya mencarinya ketika mana kita sakit. Jangan buat macam tu pada doa. Buat macam tu di antara faktor menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga yang saya nak sebut di sini berkaitan dengan doa ni ialah kita perlu memilih waktu-waktu yang mustajab doa. Kerana ini diajar oleh Nabi SAW, berdoa ni boleh semua keadaan. Kan, ingat pada Allah ni bukan di masjid je, bukan masa kita solat je, tidak. Semua sekali dah ingat pada Allah, maknanya berdoa kepada Allah semua keadaan. Kan, allazina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, kata Allah. Itu orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan sedang berbaring. Semua keadaan kena ingat pada Allah, berdoa pada Allah. Kan, tetapi dia ada waktu-waktu yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu tersebut kalau kita berdoa, keadaan tersebut kalau kita berdoa mustajab. Apa dia? Ketika mana? Ini hadis sahih. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, iaitu ketika mana kita sedang berada dalam keadaan bersujud. Kan, saya dah hurai ni. Dan satu doa saya dah kongsikan pada bulan yang lalu, bila dalam sujud, kata para ulama jangan lupa untuk berdoa dengan 3 doa ni. Satu dah pun disebut dan saya dah huraikan sebahagiannya. Malam ni kita sambung yang tu dah. Kan, dalam sujud ni tuan-tuan, kenapa dalam sujud ni dihuraikan oleh para ulama tentang hadis ini? Kenapa masa sujud di antara waktu yang sangat mustajab? Sebab Nabi menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat hampir kepada hamba-Nya ketika mana dia sedang berada dalam keadaan bersujud. Sebab tu Nabi kata, perbanyakkanlah kamu berdoa ketika itu. Dan sujud ni, sebab apa? Sebab bila kita sujud, kita meletakkan dahi kita tempat yang paling mulia dalam anggota tubuh kita ni, di tempat yang paling hina di atas lantai, menunjukkan perhambaan kepada Allah. Rupa-rupanya manusia ni, amalan ni kalau kita kaji, semakin kita hina di hadapan Allah, Allah akan muliakan kita di dunia. Semakin kita sombong kepada Allah, tak pernah meletakkan dahi untuk sujud kepada Allah, maka Allah akan kurniakan dia kehinaan yang besar di hari akhirat. Kan? Lepas tu dalam sujud ni, doa yang pertama yang disarankan oleh para ulama, ini saya pun dah sebut, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ni yang pertama. Kan? Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ni jangan tinggal. Ma makna husnul khatimah? Apa maksud dia? Husnul khatimah ini ialah mati dalam keadaan yang baik, kesudahan yang baik. Kan? Sama ada dari segi jasad ataupun roh. Dah pun dihuraikan, kita dah sebut sampai manusia ni bila dia meninggal dunia, roh ni akan dibawa bertemu dengan Allah, kemudian roh tu akan mendapat pengiktirafan daripada Allah, sama ada dia roh yang baik ataupun sebaliknya. Lepas tu roh tu akan dikembalikan ke jasad dia balik, dan roh akan didudukkan dan akan mulalah sesi soal jawab. Ni yang kita dengar ni, dalam kubur akan turun malaikat soal kita dengan soalan-soalan yang telah pun bocor. Man rabbuka wa man nabiyyuka, tu soalan dia lah. Kalau soal mudah je tu, saya boleh jawab. Jangan. Tak, di dunia boleh, di hari akhirat belum tentu, sebab jawapan yang kita nak berikan itu bergantung kepada amalan yang sedang kita lakukan di dunia ini. Walaupun soalan dah bocor, tapi tak boleh jawab, sebab amalan kita tak tolong. Kerana kita hidup dalam keadaan derhaka kepada Allah di atas muka bumi dahulu, mana mungkin amalan tu akan bantu untuk menjawab di hadapan para malaikat. Kan? Roh kita memang Nabi sebut hadis sahih, jasad akan didudukkan dan akan disoal oleh para malaikat. Kan, dalam kitab Tauhid membahaskan soalan, ada yang tanya 4 hari, ada yang kata 7 hari, ada yang kata 40 hari. Kan, yang paling kuat dia kata 7 hari lah. Kan, malaikat dia tanya kita dalam kubur, dia tak tanya apa nama selama-lamanya. Kan, saya masa budak-budak dulu, mak saya dia bagi tahu dalam kubur nanti akan disoal oleh para malaikat sampai hari kiamat. Tidak. Kalau kita tengok dalam perbahasan kitab Tauhid,
hanya disoal pada waktu-waktu tertentu, sama ada 4, 7 ataupun 40 hari, yang mana wallahu alam. Tapi ada tempoh dia. Selesai sesi soal jawab tersebut, kalau kita lulus, roh kita ini akan dibawa dan diletakkan di satu tempat yang bernama taman syurga. Belum syurga lagi. Yang ni yang kita doa ni, kan? Ya, selalu dalam doa kita baca kan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Yang ni kita nak, yang ni lah. Kesudahan dia, roh ni dibawa dan diletakkan di taman-taman syurga, sementara menunggu datang hari kiamat. Roh orang yang beriman semua duduk kat situ. Bahagialah. Berbanding dengan orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mereka akan diletakkan di lorong-lorong menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hidupnya sengsara di alam barzakh, yang ditemani oleh ular dan kalajengking, yang kuburnya disempitkan dalam keadaan yang busuk, yang kotor, yang panas. Itu keadaan dia, tuan-tuan. Sampai bila? Sampai datangnya hari kiamat. Dan itu permulaan keburukan, kan? Sehingga kata para sahabat, apabila permulaan di alam kubur itu dah mula dengan kesengsaraan, yakin dan percayalah bahawa di hari akhirat kamu akan menerima kesengsaraan yang lebih daripada itu. Itu level dia lah, kan? Dalam kubur tu sikit je, tuan-tuan. Hari-hari yang sedang menanti kita di hari akhirat lagi dahsyat daripada ni, kan? Sebab tu saya selalu pesan kepada diri saya dan ahli keluarga saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa mati ini perkara yang pasti, dan mati ini memang teramat sakit. Tapi berazam dan berazamlah, tuan-tuan, untuk diri kita dan ahli keluarga kita, jadikan sakit ketika mati itu merupakan yang terakhir dalam hidup kita. Berazam macam tu. Semua orang akan sakit. Kalau tuan-tuan baca kitab malam pertama di alam kubur, ketika mana Nabi SAW wafat, bila rohnya dicabut, Nabi juga merintih kesakitan. Walaupun dia manusia yang paling mulia, yang dijamin syurga, sakitnya sakaratul maut, Nabi merintih. Sehingga Fatimah yang berada bersebelah menangis melihat ayahnya merintih kesakitan. Itu manusia yang paling mulia. Kita bagaimana? Semua orang sakit. Tapi berazamlah bahawa itu merupakan kesakitan yang terakhir. Jangan jadi manusia yang ketika mana roh dicabut, dia berada dalam kesakitan. Masuk dalam kubur pun ditimpa dengan kesakitan. Bangkit di padang mahsyar pun berada dalam kesakitan. Dan akhirnya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang teramat sakit, yang tidak terperi, yang tidak tergambar oleh akal fikiran kita, kan? Neraka ni bukan tempat main-main, tuan-tuan. Bukan tempat yang boleh kita nak cuba. Ada orang kata, Ustaz, tak apalah, asalkan kita mati dalam keadaan Muslim, maka kita masuk neraka dulu, lepas tu kita akan masuk syurga balik. Jangan cuba jadikan neraka sebagai persinggahan terlebih dahulu sebelum ke syurga. Memang begitu. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan berdosa kepada Allah, tetapi dia tidak syirik, mati sebagai Muslim, dia hanya buat dosa tapi dia tak syirik kepada Allah, dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu, dia mati di hari akhirat, dia masuk neraka dulu dalam tempoh tertentu, lepas tu akan dikeluarkan balik. Memang akan berlaku macam tu. Tapi kita tak nak alami situasi itu, sebab neraka ni dahsyat, tuan-tuan, kan? Dahsyat neraka ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab membahaskan tentang azab neraka, Allahu Rabbi, dia akan menimbulkan kegurunan, kan? Sehingga dalam satu hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, kan, Nabi duduk dalam satu majlis dengan para sahabat ni. Tiba-tiba Rasulullah dan juga para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat. Bunyi macam satu gumpalan batu yang besar yang jatuh ke atas tanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku sekalian," ini hadis sahih, "Wahai sahabatku sekalian, adakah kamu mendengar dentuman sebentar tadi?" Kata para sahabat, "Ya wahai Rasulullah." "Tahukah kamu bunyi apakah itu?" Sahabat kata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kan?
Sahabat ni dia beradab. Kalau dia tak tahu, dia akan kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi bagi tahu itu adalah bunyi satu kumpalan batu yang besar dilemparkan ke dalam jurang api neraka, mengambil masa 70 tahun baru sampai ke dasarnya. 70 tahun, tuan-tuan. Itu kedalaman. 70 tahun dinisbahkan waktu akhirat, 1000 tahun dunia, satu hari di hari akhirat. Balik ambil kalkulator, kira 70 tahun tu berapa juta tahun. Kalau dicampakkan kita nak sampai ke dasar tu mengambil masa berapa lama. Itu kedalaman dia, kan? Dan serengan-rengan azab neraka ialah didatangkan seorang hamba, diletakkan kaki, direndamkan kakinya ke dalam satu bekas yang terisi api neraka, lalu mendidih segala otaknya. Dan orang ni meraung dan menjerit bahawa akulah manusia yang paling menerima azab yang paling berat di hari akhirat. Sedangkan Nabi kata itu serengan-rengan azab di neraka Allah. Bukan benda main-main, tuan-tuan, kan? Sebab tu kita kena kembali kepada paksi kita yang asal. Hidup kita tak tahu bila, tuan-tuan. Mungkin malam ni kita akan meninggal, mungkin besok dan sebagainya, kan? Lalu persediaan bagaimana kita nak bertemu dengan Allah. Sebab itulah Nabi kata banyakkan doa ni dalam sujud. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu yang satu. Yang kedua, kan, malam ni sebab dua ya. Tajuk ni kalau saya kuliah tempat lain 3-4 bulan baru habis, tuan-tuan. Dia panjang. Kan, lagi-lagi kalau kita hurai bab kenapa doa kita ditolak, panjang perbahasan dia, 10 perkara. Satu perkara kadang-kadang 1 bulan baru habis, kan? Jadi tak apalah, setakat yang boleh. Jadi yang kedua, kan, yang kedua yang Nabi sebut, yang kedua ni yang disarankan oleh para ulama ketika mana kita berada dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah, iaitu doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang kedua, apa maksud dia? Ya Allah, berilah aku rezeki bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum aku mati, kan? Sebab taubat ni dia ada taubat nasuha, dia ada taubat main-main, kan? Orang Kelantan kata taubat sambal, kan? Ada orang Kelantan sini, kan? Saya 12 tahun belajar di Kelantan, kan? Masa taubat sambal ni masa dimakan pedas, dia kata taubat tak asyik makan dah, dia kata. Habis je pedas tu dimakan balik. Itu taubat sambal. Islam tak sarankan begitu. Makna taubat nasuha ni ialah dia berazam bersungguh-sungguh tidak akan melakukan kesalahan tersebut pada masa akan datang. Ni taubat nasuha. Yang ni pun kena berdoa kepada Allah, jangan sombong lah, kan? Sebab tak berdoa kepada Allah tu lah yang jadi taubat kita sekejap buat, sekejap tinggal, sekejap taubat, kan? Tenggelam timbul, kan? Akhirnya bila roh dicabut masa kita timbul, wa'iyyazubillah min zalik. Sebab hidup ni kita tak tahu, kan? Sebab tu kena berhati-hati. Kita tak tahu saat mana roh kita akan dicabut. Sebab tu kalau boleh berusaha jangan meletakkan diri kita dalam kemaksiatan. Kita bimbang takut masa tengah buat maksiat tu tiba-tiba Allah cabut roh kita. Wa'iyyazubillah min zalik. Kan banyak macam tu, kan? Ada orang kadang-kadang minum arak, lepas tu bawa kereta, kan? Lalu terbabah mati. Ada orang sedang ragut dilanggar oleh lori dan sebagainya. Saya tengok video tu banyak lah, kan? Macam satu video saya tengok ni, dia pergi ragut beg seorang wanita dalam bas ni. Lepas tu dia turun, tergesa-gesa dari bas tersebut. Turun saja tu datang lori, hentam dia, kutip cebisan daging, kan? Ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, kan? Mati sedang buat maksiat, kan? Baru nak buat maksiat, tiba-tiba Allah cabut roh kita. Allahu Rabbi. Kalau itulah, tuan-tuan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada apa lagi, hanya menunggu penderitaan yang lebih besar yang akan datang untuk kita di hari akhirat. Kena hati-hati, kan? Sebab tu berdoa ni, mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan. Kita ingat bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Allah suka kita merintih ni. Ya Allah, ya Tuhan ku. Guna bahasa kampung pun tak apa dah. Kalau bahasa saya ni agak formal. Wahai Tuhanku, tolonglah aku agar boleh bertaubat kepadamu sebelum aku mati. Aduh, dengan taubatan nasuha. Sebut yang tu, kalimah nasuha ni. Yang ni kalau Allah kurniakan, bermakna kita selamat. Sebab orang-orang yang Allah terima taubat dia dengan taubatan nasuha ni, bermakna Nabi sebut semua dosa dia tu gugur, seolah-olah macam tidak ada lagi dosa.
Dan syarat taubat nasuha ni ada lah, kan? Yang tu nanti kita hurai di kesempatan yang lain, kan? Taubat nasuha ni kalau berkaitan dengan Allah ada 3, kalau berkaitan dengan manusia tambah lagi 1 syarat. Yang ni kita hurai kemudian, panjang juga perbahasan dia, kan? Ada yang kedua, mohon sungguh-sungguh tuan-tuan, sebab kita bimbang sangat, takut dalam keadaan yang masa kita hidup, ada orang kadang-kadang pada awalnya hidup dalam keadaan beriman kepada Allah, melakukan ketaatan, tiba-tiba di saat penghujung nyawanya dia kembali kufur kepada Allah. Ramai tuan-tuan yang kita pernah tengok lah, kan? Sebab tu semua tu berada dalam kekuasaan Allah yang perlu kita panjatkan kepada Allah hari-hari. Jangan berbangga, ustaz saya insya-Allah kot mati dalam keadaan husnul khatimah, saya tak pernah tinggal sembahyang di surau, di masjid, saya tak pernah tinggalkan sedekah. Tak perlu nyatakan, sebab manusia ini dilihat pada pengakhiran tu, dia punya ending dia tu. Permulaan bukan ukuran, kan? Berapa ramai dah yang kita tengok permulaannya baik tapi pengakhirannya membawa kepada binasa, ramai, kan? Sebab tu perlu kebergantungan kepada memohon pertolongan ni. Saya pun dah share itu doa pada awal saya kuliah itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Ya Allah, bantulah aku untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ulang dua-dua kalimah ni. Mohon Allah bantu kita sungguh-sungguh, kan? Mohon sungguh-sungguh pada Allah, tuan-tuan, kan? Bahkan nak lakukan ibadah pun kita kena minta pertolongan daripada tu. Nabi ajar kita tu. Kan dalam hadis ada sebut itu. Tak pastilah sebut ke tak sebut tu, mungkin di surau lain, wallahu alam. Kan ada doa-doa yang saya kongsikan tu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alayya wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ayat ni, wahai Tuhan, bantulah aku untuk mencintaimu, wa hubba man yuhibbuk, dan bantulah aku untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan bantulah aku untuk mendekatkan diri kepada amalan yang boleh membawa kepada kecintaanmu. Semua Nabi ajarkan supaya mohon pertolongan daripada Allah. Jangan sombong, kan? Kalau Allah tak tolong, kita tak akan mampu istiqamah. Ni kelemahan dia. Orang-orang yang Allah tak bantu dia dalam kebaikan, amalan yang dia lakukan yang pertamanya adalah gagal untuk istiqamah. Yang kedua, gagal untuk membalut perkara tersebut dengan keikhlasan. Tu ramai, kan? Buat amal okey dah, kan? Istiqamah, datang hari-hari. Yang kedua, tapi yang kedua kecundang. Tidak ada keikhlasan. Zero, kosong, kan? Saya pun dah sebut hari itu, syarat diterima amalan ada berapa? Ini orang yang pernah join kuliah saya pertama hari itu. Syarat diterima amalan ni ada 2. Yang pertama, mesti ikhlas kerana Allah. Mana ikhlas ni lakukan kerana Allah, bukan kerana pujian, kerana sanjungan, kerana bayaran, kerana semualah. Yang keduanya, mesti amalan itu mengikuti amalan sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, kan? Jangan saya terlebih rajin hari ni, semai subuh saya buat 3 rakaat. Tak boleh lah, kan? Ikhlas Ustaz, saya bangun hati saya penuh Allah, kan? Contohnya, saya semalam saya bangun qiyamul lail Ustaz, daripada jam 2 pagi sampai 5 pagi. Sampai bengkak kaki saya ni. Saya nak tiru amalan Nabi SAW, tapi saya solat dalam keadaan tidak berwuduk. Tak boleh. Sebab tu yang dikatakan bahawa yang kedua ni mesti mengikuti amalan Nabi SAW, kan? Guru kita lah tu. Murid-murid yang nak cemerlang dalam peperiksaan, mesti dia mengikut acuan yang guru tu ajar. Kita umat akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan seorang guru kita untuk memimpin kita supaya melakukan ibadah selari dengan jalan yang dia kehendaki. Tidak lain dan tidak bukan, orangnya adalah Nabi SAW, kan? Allah dia tak akan biarkan hamba dia terkontang-kanting begitu, kan? Dia tak akan biarkan. Setiap umat mesti diutuskan seorang Nabi untuk memimpin bagaimana cara untuk mentaati selari dengan jalan yang Allah nak. Kalau tak kena dengan jalan tersebut, amalan tu akan ditolak, sia-sia,
Macam buat amalan tetapi diletakkan dalam kantung yang bocor, di hari akhirat tidak ada. Ramai kalau kita baca tentang gambaran hari kiamat, kitab yang menceritakan peristiwa tu, berapa ramai yang berbangga ni. Allah, sepanjang hidup saya surau saya tak pernah tinggal walaupun satu waktu dia bangga. Tiba-tiba sampai di hari akhirat dia buka lebaran buku catatan amalan dia, kosong keseluruhannya hanya kerana tidak ada keikhlasan. Kan semua Quran cerita tentang kan manusia ramai yang bersumpah terhadap diri mereka. Kan dalam surah Al-Kahfi bersebut kan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab kita ni, semua buku amalan kita ni semua ada. Hari akhir dia akan terbang dan tergantung di leher ni, kita boleh tengok. Bila buka tengok aja manusia menyumpah kepada diri mereka sendiri, alangkah celakanya aku, kitab apakah ini yang menulis walaupun sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara, semua tulis. Kita tengok orang cerita sikit je, alah dia ni kan perangai tak elok, mereka catat. Kita berjalan tengok ada nampak duri dia, kita alihkan, malaikat catat. Semua akan ditulis kan di hari akhirat. Itu yang kita kena perhatikan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, perkara yang kedua ini perkara yang sangat penting. Mohon kepada Allah sebelum kita memejamkan mata kita buat kali terakhir, pastikan kita mati dalam keadaan dah pun diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun. Allah sebut jelas dalam Al-Quran, walaupun kita ni hamba-hamba yang melampaui batas sekalipun tuan-tuan, walaupun kita terus, Ustaz saya ni Allah 70 tahun saya hidup ni Ustaz, masa ni lah baru saya datang ke rumah Allah, 70 tahun lepas itu penuh dengan dosa, adakah Allah akan mengampunkan? Ya, Allah ampunkan, dengan syarat taubat itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Banyak mana sekalipun, sebab pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ni satu perkara yang perlu kita muhasabah. Walaupun kita buat dosa 60 tahun yang lepas, Allah tak kata pun kalau nak bertaubat kepada aku maka kamu perlu bertaubat juga tempoh 60 tahun. Tidak. Kita buat dosa sepanjang hidup tuan-tuan, tiba-tiba sebelum kita mati kita sempat bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, Allah akan mengampunkan semua dosa kita dan memasukkan kita dalam syurganya. Itu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kan yang perlu kita pegang. Kan Allah bagi jelas dalam Quran. Kan banyak mana dosa sekalipun jangan putus asa. Allah dah bagi gambaran jelas dah. Kan la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dalam kitab Riyadhus Salihin, kan Nabi sebut bagaimana Allah masih diciptakan kita ni semua ni. Kan dalam hadis tu kita boleh tengoklah, kita ni 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan kita, Allah dah tulis semua dah tentang suratan takdir kita ni, mati di mana, kahwin dengan siapa, berapa rezeki. 50,000 tahun kita boleh tengok dalam kitab Salihin. Kan alimnya Allah Subhanahu wa taala no, akan datang kita diciptakan, Allah tulis siap dah. Sebab tu orang yang berpegang kepada, beriman kepada qadar dan qadar yang hati mereka tenang. Dia tenang sebab semua dah tercatat. Dan Nabi sebut juga dalam hadis ni bahawa ketika Allah ciptakan manusia, satu perkara yang Allah berikan semangat pada kita untuk terus bertaubat kepadanya, dengan Allah nyatakan bahawa sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Tu yang ingat. Awal-awal lagi Allah dah nyatakan dah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Maknanya kalau dosa kita ni sebesar kapal layar, maka rahmat Allah seluas lautan. Jangan putus asa. Banyak mana sekalipun teruskan bertaubat kepada Allah dengan doa sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Kan mohon sungguh-sungguh. Kan tak ingat bahasa Arab, saya dah sebut dah, tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu lah. Kan ada orang tadi dia tak boleh baca bahasa Arab. Itu ada non-Muslim, dia masuk Islam, dia WhatsApp saya, Ustaz saya tak boleh baca bahasa Arab, boleh tak kalau Ustaz ajar saya nak sebut bahasa Arab juga? Saya kata tak perlu lah kalau tak boleh baca, memadai dengan bahasa Melayu lah. Kan ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku dalam kesudahan yang baik. Ya Allah ya Tuhanku,
Matikanlah aku dalam keadaan aku telah pun sempat bertaubat kepadamu dengan taubatan nasuha. Bantulah hamba-Mu ya Allah, aku banyak dosa. Merintih kepada Allah, tuan-tuan. Andai Engkau tidak mengampunkan aku, tergolonglah aku dalam orang-orang yang celaka dan rugi. Ya Rahman, Ya Rahim, aku mohon. Itu rintihan tu dengan penuh ketulusan. Bila kita berdoa dalam keadaan yang penuh ketulusan ni, tuan-tuan, sedar tak sedar kadang-kadang boleh menitiskan air mata dan akan menenangkan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, kuliah pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya yang bercakap ni dan juga kepada tuan-tuan yang mendengarnya. Kan, kerana perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk sama-sama kita bermuhasabah, untuk sama-sama kita mengambil intipati dan mengamalkan dalam kehidupan ini. Kerana dunia yang sementara ini tanpa bimbingan daripada wahyu Allah, manusia akan berada dalam kerugian yang teramat dahsyat sehingga membawa kepada kehancuran di hari akhirat. Maka syukurlah kepada Allah seandainya kalau kita dah pun sekarang berada di landasan yang lurus. Teruskan berdoa kepada Allah agar diberikan ruang seperti ini kekal sehingga penghujung nyawa kita. Kan, maka sekadar itulah untuk malam ini, tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu adalah kelemahan saya, mohon ampun dan maaf. Kan, dan jika di hadapan saya ada para pensyarah, para alim ulama, kalau ada kesilapan dalam menyampaikan kuliah ini, mohon ditegur. Kerana sesungguhnya manusia ini sentiasa berada dalam kelemahan. Kan, dan saya yang kurang ilmu ini hanya sekadar perkongsian, tidak bermaksud untuk mengajar. Kan, jadi mudah-mudahan yang baik kita ambil dan yang sebaliknya itu kita jadikan sebagai sempadan. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih insya-Allah Ustaz kuliah pada malam ini. Rasulullah ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas penyumbang sejarah Pak baru Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan seterusnya pada hari Rasulullah kita kasih di kuliah bersama dengan Ustaz Azman Halim dan seterusnya setelah solat isya atau untuk nyaman di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.